Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Makin panas sahabat-sahabat semua. Ya, apabila dikatakan ISPRM telah menyerbu syarikat Spanco. Jadi perkara ini sebenarnya berkaitan semasa tahun 2020 ya, ketika Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menterinya tidak lain tidak bukan adalah Abakau. Jadi apa sebenarnya kaitan dengan Perikatan Nasional dan juga Abakau Muhyiddin Yassin ya berkaitan dengan syarikat Spanco ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar pendedahan daripada Brother Iswardi. Tapi sebelum itu kita juga mau mendengar update-update ya berkaitan dengan isu-isu panas ya sebelum mendengar pendedahan yang begitu menggempakan ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita dengar pendedahan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Begitu juga dengan social media Brother Iswardi di Facebooknya Iswardi Murni dan juga di YouTube-nya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Suspek kes khianat rumah Ngeh dipercayai guna petrol. Memanglah, dah terbakar. Memanglah. Pengesanan awal mendapati bahan bakar yang digunakan di rumah Ngeh di Bruas, air tawar adalah daripada petrol. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri berkata, pengesanan itu dibuat oleh pihak bomba pada 18 Januari lepas. Surat laporan rasmi dihantar kepada pihak polis dalam masa dekat. Muhammad Yusri berkata 11 individu telah dirakam keterangan setakat ini bagi membantu siasatan di bawah kanun kesiasaan. Orang awam yang punya maklumat berkaitan dengan kes ini boleh menghubungi ASP Muhammad Azalan Abdul Karim di talian seperti yang disebutkan. Pada 12 Januari, polis menang seorang lelaki berusia lingkungan 30-an di Shah Alam kerana disaki melakukan khianat api di kediaman Ngeh dan merampas 2 telefon bimbit dalam tangkapan tersebut. Dalam kejadian awal 10 Januari, rumah Ngeh dipercayai dilontar dengan molotov koktail menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sebuah kereta manakala 2 kenderaan lagi mengalami kerosakan. Saya tertarik nak menunggu tentang kes ini siasatan dan dakwaan. Saya tertarik. I'm really interested to know further about this. InsyaAllah. Alright. Okay, saya nak cerita tentang politik. Kita masuk ke politik lah pula. Ni kenyataan berkenaan dengan, dia kata apa? Tiada keluarga patut jadi lebih kaya dari negara, Saleh. Tiada warga negara atau keluarga seharusnya lebih kaya daripada negara, kata bekas Menteri Saleh Sekeruak. Dia berkata ini kerana individu atau keluarga itu kemudiannya boleh memberi pengaruh yang tidak wajar terhadap negara dan tabik urusnya. Kita tidak seharusnya membenarkan keadaan New Nippon Paint with di mana rakyat atau keluarga persendirian boleh menjejaskan kepentingan awam. Tetapi jika rakyat atau keluarga persendirian jauh lebih kaya daripada pemerintahan negara, mereka boleh mengawal dan mempengaruhi keputusan utama kerajaan serta sistemnya. Okey, saya nak komen. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Saleh Sekeruak mengatakan bahawa individu tidak boleh lebih kaya daripada negara. Sebab kita kena faham negara kita adalah negara kapitalis. So pemilikan individu itu adalah sesuatu yang bukan mustahil dan tidak perlu ditakutkan. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian, seolah-olah kita nak kata negara ni tidak membenarkan orang jadi kaya. Tak ada masalah jadi kaya, cuma jangan terlalu kaya. Define terlalu kaya. So what if kalau pendapatan dia lebih daripada negara? Di US, tuan-tuan, ramai orang ada pendapatan, bukanlah ramai, 1% atau less than 1% lah. Dalam 1% tu ada 10% di Amerika ada 1% orang paling kaya. Daripada 1% tu, 10% daripada 1% itu, kekayaan mereka lebih banyak daripada negara-negara di dunia ni. Antaranya Jeff Bezos, Amazon, apa orang kata Google, Facebook, YouTube. Kekayaan mereka lebih kaya daripada sesetengah negara di dunia ini. Even beberapa negara combine pun mereka lebih kaya. Elon Musk umpamanya. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian, seolah-olah macam kita kata negara ini tak membenarkan rakyat untuk mencari kekayaan. Seolah-olah macam itulah, walaupun hakikatnya tidak, tapi seolah-olah sedemikian.
So for me, that is not a good message to send. Kita nak marah Daim tu satu hal. Tetapi kita dalam masa yang sama kata jangan ada kekayaan, itu satu hal. Dia macam ni tuan-tuan. Bagi saya, dia tak ada masalah nak jadi kaya. Lebih kaya daripada negara pun tak apa. Tetapi jangan berlaku lari bayar hutang, lari bayar LHDN, lari daripada apa orang kata, daripada yang tak sepatut dengannya lah. Bawa harta keluar negara, tak declare, takut nak declare, songlap, rasuah, yang tu yang tak boleh. Dia bukan isu kaya atau tidak. Dia isunya adalah tentang perkara tersebut. So bagi saya tak bersetuju dengan kenyataan Saleh Kerouak tersebut lah. Okey. Kenapa tiba-tiba keluar cerita ini? Keluar cerita ini. Kita akan pergi tengok perkara tersebut. Selepas kita baca ini, ni saya baca ini dulu. Saya patutnya baca ini dulu tadi. Hamzah tak sebut kenyataan Dr. Mahathir bincang dalam mesyuarat PN. Mesyuarat PN minggu ini, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata dia akan mendesak gabungan itu untuk mengecam Dr. Mahathir berhubung kenyataan bernada perkauman yang dikeluarkan terhadap masyarakat India di Malaysia. Bagaimanapun sama ada perkara itu dibangkitkan atau tidak, atau ada sebarang keputusan dibuat tidak jelas. Dalam kenyataan berkenaan mesyuarat itu malam tadi, mesyuarat Setiausaha Agong PN, Hamzah Zainuddin tidak menyebut jika perkara itu dibincangkan. Sebaliknya Hamzah berkata, mesyuarat itu membincangkan masalah kos sara hidup. Majlis tertinggi membincangkan situasi terkini beban sara hidup yang semakin mendesak, termasuk isu kenaikan taraf air dan sebuah suara mendesak kerajaan persekutuan supaya memberi keutamaan kepada isu ekonomi dan menyelesaikan masalah rakyat, katanya. Tuan-tuan, saya lawak juga tengok PN ni. Dia meeting. Dia kata isu ekonomi, isu tarif air, supaya kerajaan persekutuan bagi utamaan kepada ekonomi dalam selesai masalah rakyat. Tetapi negeri yang paling mendesak untuk minta kenaikan tarif ni adalah Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. 3 negeri ni paling mendesak minta kenaikan air. Tapi kemudian dia kata kerajaan persekutuan tak wajar berbuat demikian. Seolah-olah dia kata demikian. Tetapi kenapa Dominic Lau sekarang ni mendesak supaya PN pergi kecam Mahathir? Dia simple je tuan-tuan. Sebab Mahathir sekarang ini sudah menyinggung perasaan kaum India. So bila sudah menyinggung perasaan kaum India, Dominic Lau ni, yalah dia bukan Melayu kan, satu. Kedua, dia sepatutnya bertanggungjawab. Gerakan ni bertanggungjawab untuk nak memenangi hati orang bukan Melayu. So dengan kenyataan Mahathir yang sekarang ini bersama PAS, tindakan tersebut sebenarnya is very damaging for Perikatan Nasional, terutama di kalangan orang bukan Melayu. Alright. So balik kepada cerita Saleh Kerouak tadi tu, apa orang kata, berkenaan dengan orang kaya yang tak sepatutnya jadi terlalu kaya. Okay. Saya sentuh tentang kenyataan daripada Anwar Ibrahim berkenaan dengan bukan senang nak tangkap. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan senang mau siasat tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata, bukanlah mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru beliau meminta rakyat supaya menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan, termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar penyangak itu. Saya tidak peduli bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut. Rakyat marah. Perdana Menteri ini sangat kasar. Dia kata macam tu. Sangat kasar dia kata. Now, bagi saya aneh. Sepatutnya kamu sokong. Allah. Bukannya senang tahu mau siasat tun. Dia kata beliau. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mau siasat orang kaya yang besar-besar curi duit. Ingat senang ke? Tak senang. Kita mau jaga negara ini. Jangan bagi orang curi harta rakyat, katanya. Pada 17 Januari, SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri, Mahathir, berhubung perniagaan pada akhir 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim, Tuan Puan Naimah Abdul Khalid dan 2 anaknya hadir ke pejabat SPRM dipercayai membantu siasatan berkaitan Menteri Keuangan dan Ahli Perniagaan. Dalam masa yang sama, SPRM serbu kediaman Tan Sri berhubung siasatan projek fleet. SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri semalam bagi siasatan dakwaan rasuah, pemerolehan bekalan dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion ringgit.
turut diserbu adalah syarikat termasuk salah satu daripadanya syarikat pembekal kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan. Utusan Malaysia melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPRM bagi siasatan lanjut. Bagaimanapun tiada pembukaan akaun dibuat. Sejak 1993, Spangko memegang konsensi membekal dan mengurus kenderaan kerajaan. Namun, apabila kontrak tamat pada 2019, tender dibuka dan dilancarkan. Berjaya Group dan Nazam membentuk konsensi dan menggondol kontrak itu melalui LOI pada tahun itu. Bagaimanapun, LOI itu ditamatkan pada 2020 zaman Muhyiddin Yassin dan tender dianugerahkan kepada Spangko. Pada Julai lepas, pengasas berjaya Vincent Tan memfail saman terhadap Kementerian Keuangan dan Spangko berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spangko walaupun harga yang ditawarkan itu lebih tinggi, iaitu 700 juta. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya ada satu interview yang saya buat dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu ini. Mari kita dengar. Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Spangko. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI. Kemudian dapat kepada Spangko. Okey, kita pun terkejut juga. Macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car. Fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana sebelum ini company bernama Spangko selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 bilion. 4 bilion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Yalah. Sebab kita nampak ada syarikat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spangko. Jarak beza antara Nazar dan Spangko 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan selepas Sheraton, siapa tu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spangko yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal di waktu kita tak ada duit? Waktu Covid, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve? Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni. Kata-kata bosku Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada duit involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat Parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan pasca Covid. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri Razi Jidin tak buat plan post Covid. Negara dunia lain semua selepas Covid mereka buat long term plan. Sama ada reform plan ke correction plan ke apa. Ni. Kerajaan kita tak buat. Dah lah tak buat. Kerja je tutup tutup sekolah buka sekolah. Tutup sekolah buka sekolah. Kemudian suruh cikgu buat report. Cikgu buat report suruh buat yang elok-elok semua. Jadi memang menderita. Cikgu dengan mereka punya sakit belakang, burn out semua tak diambil peduli. Budak-budak terbiar. Jadi tak ada ni. Jadi saya buat plan pendidikan. Saya pernah bentangkan, siapa lihat dekat Parlimen pun saya buat. Dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti. Jumpa dengan Datuk Zaid Amin
So Dr. Mazli Malik pun telah tentang isu Spenco tersebut. Dan tuan-tuan dah dengar sendiri tadi, 700 juta lebih daripada yang ditawarkan oleh Nazar dan Berjaya pada waktu itu. So soalan dia, kata Najib tanya, bagi tahu dengan inilah dengan Dr. Mazli, takkan tak dapat apa-apa. Takkan tak dapat apa-apa. Okay. Kenyataan daripada SPRM, rumah pemilik syarikat Spenco diserbu SPRM. SPRM menyerbu seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri malam tadi berkenaan siasatan kontrak pembekalan dan pengurusan kenderaan menurut laporan utusan Malaysia. SPRM turut menyerbu 4 syarikat yang terlibat dalam kontrak dikatakan bernilai lebih 4 bilion ringgit. So tuan-tuan, nampak gayanya kerajaan ni sangat serius dalam nak menangani isu ini. So adakah akan ada kena dengan seseorang di dalam PN? Mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin broker dia. Wallahu alam. Kita tunggu je lah apa yang akan berlaku. Dan kita pelik tuan-tuan bagaimana yang dikata bersih kan, ingat tuan-tuan best kan, bersih stabil boleh bagi lebih 700 juta kepada Spenco. Ada yang kata kat saya, ada yang berhujah. Dia kata apa? Dia kata Tan Sri Vincent Tan tu Cina, Abi Nazar tu. Okey lah tuan-tuan, Tan Sri yang ni pun, Spenco ni pun Cina juga. Jangan tak tahu, bukan Melayu. yang dia sebut Tan Sri tu. Tuan-tuan nak tahu Tan Sri tu siapa? Tuan-tuan pergi ke Spenco punya website, tuan-tuan tengok. Ada satu nama Tan Sri kat situ. Tuan-tuan nampaklah siapa yang saya maksudkan. Tuan-tuan, kita sekarang ni dalam usaha nak melawan dan menentang arus yang besar ni dalam kita nak going against corruption. Ni antara our main business is actually corruption. Di samping our main business adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Untuk tempoh 2023 kita sebenarnya telah melakukan 2 perkara. Yang pertama, kita telah berjaya meredakan kadar inflasi. Kadar inflasi itu diredakan sehingga 1.5%. Itu yang pertama. Tetapi kadar inflasi yang diredakan tak cukup kalau pendapatan tidak meningkat. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kerajaan telah mengkaji balik gaji pegawai-pegawai kerajaan dan insya-Allah implementasinya, kalau tak silap saya, pada tahun ini untuk pegawai kerajaan akan dapat tangga gaji baru, dan dalam masa yang sama gaji progresif juga diperkenalkan. Dan insya-Allah berkemungkinan pada 2025 gaji progresif itu akan mula dilaksanakan. 2024 ni, 23 kajian, 24 penerapan, dan juga mungkin ada detail-detail yang perlu nak di fine tune, mungkin juga testing dan sebagainya. 2025 nanti kalau tak silap saya adalah pelaksanaan gaji progresif, di mana ada kerajaan memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat swasta yang ingin menambah atau meningkatkan taraf ataupun jumlah gaji pekerja mereka. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya. Alright guys, so itu dia. Memang agak mengejutkan ya, pendedahan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi. Isu Spenco yang diserbu ini, orang Tan Sri disiasat. Jadi apa kaitan dengan Perikatan Nasional dan Abakal? Kita sudah tahu, kita telah mendengar ya bagaimana interview Brother Iswardi bersama dengan Dr. Mazli Malik ya, dan amat mengejutkan. Itulah perkara yang dilakukan ya ketika era kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tawapan gangkap, doa ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.